Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内蒙爱的弟兄姊妹们平安。 Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita untuk menjalani tahun baru ini. Hari ini tepatnya tanggal 18. 感谢上帝的引领，带领我们进入2026年的第8天。 Dan kita percaya kita tiba hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang sudah menopang kita dan memelihara hidup kita. 我们相信这不是靠着我们的力量，而是上帝的托举和上帝的引领。 Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. 今天邀请大家诵读出埃及记13章17到22节。 Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 hingga 22 akan dibaca di dalam versi bahasa Mandarin saja. 出埃及记13章17到22节，我们单单用中文诵读。法老容百姓去的时候，腓力士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。 所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带着兵器上去。摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。” 他们从苏哥起行，在旷野边的以坦安营。日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seringkali orang menyebut zaman ini adalah zaman digital. 主内蒙爱的弟兄姊妹们，我们常常说这是一个电子时代。 Bila dulu kita akan pergi ke sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi, kita akan berusaha mencari informasi bagaimana rute jalan ke sana. 那如果我们以前要去哪里的话，我们要先探路。 Tapi sekarang ini dengan mudahnya kita boleh memakai Google Maps. 现在的话，我们可以使用高德或者百度地图。 Beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 3 bulan, jalan yang menuju ke Majapahit itu dicor dan begitu macetnya setiap hari. 那前一段时间在经过曼加巴黑的时候，那个地方正在修路，所以非常的塞车。 Saya nyaman kalau pas bareng dengan anak dan suami, mereka banyak sekali punya alternatif melihat Google Maps, sehingga di tengah kemacetan pun mereka selalu ada jalan keluarnya. 所以当他在看谷歌地图的时候，就发现有很多的小径可以走。 Tapi kalau saya seorang diri membawa kendaraan, saya jadi bingung dan panik. Kemana nih? Mana nih gitu. 但是如果我自己的话，我就会晕菜了，不知道要选哪一条。 Tapi meskipun mereka berdua sangat mahir membaca Google Maps, 那即便是熟读谷歌地图的人， ada satu kejadian suatu malam ketika kami keluar dari Tionghoa Iwan untuk pulang ke rumah. 有一次从这个殡仪馆出来要回家的路上， Kami sempat lewat di jalan tol beberapa sejauh mungkin setengah kilometer, tapi karena sangat macet dan jalanan juga mulai banjir, kami akhirnya mencari alternatif yang lain. 因为特别的塞车，然后又下雨，所以就想着选另外的道路。 Akhirnya Google Maps menuntun kami untuk tiba mencari jalan di perumahan Candi Golf. 所以谷歌就把他们带到Candi Golf 这个地方去了。 Karena itu malam hari dan kami tidak mengerti dari Candi Golf, ternyata kami diarahkan dituntun melewati Kedung Mundu. 那然后这个地图就带他走这个哥多蒙多那个地方去。 Dan di sana yang kami jalani itu Bapak Ibu tidak ada lampu dan tidak ada rumah. 那个是伸手不见五指啊。 Dan beruntungnya bukan hanya kendaraan kami, di depan kami ada 2 kendaraan, kendaraan kami 1 di belakang, ada 4 kendaraan. 那总共是有4辆车。
Nah, jadi yang ada penerangan cuma lampu mobil. 所以能够看到的只有汽车的大灯。 Nah, karena itu gelap, tidak ada rumah, saya memperhatikan jalan dan ternyata di depan kami itu memasuki sebuah tempat dan ada figuran, ada gapura di atasnya dengan tulisan Makam Kedung Mundu. 然后他们去到了当地的一个坟场， Mobil itu sudah masuk dan saya melihat itu memang pekuburan. 然后这汽车开进去，还真的是坟场。 Dan saya melihat orang di depan itu panik. Dia mau keluar dari makam itu. 那前面的那辆车因为已经进去了，所以很害怕，然后想要怎么样退出来。 Dan karena itu beberapa mobil di belakangnya termasuk kami langsung banting setir kembali ke jalan utama. 所以后面的车也赶快就是选择其他的道路。 Dan akhirnya kami diarahkan untuk tiba di atas jalan Kedung Mundu itu kalau misalkan kita dari bawah belok kanan nanti ke krematorium. 那然后就经过另外的一个火葬场的地方。 Nah akhirnya kami turun ke bawah dan sampai di jalan besar baru belok kanan mau menuju ke Majapahit. 然后经过一条大道，然后再回到了曼加巴希。 Dan ketika kami udah keluar tinggal mobil itu. Jadi dia susah agak mundur karena mobilnya besar. Kalau nggak salah waktu itu kalau bukan Innova, Fortuner, jalannya kan sempit. Saya melihat dia juga kayaknya sepertinya panik gitu. 因为道路很狭窄，然后汽车很大，所以前进后退都是很难的一件事情，所以司机感觉有点 Jadi Hai, mungkin Palo. Bapak Ibu punya pengalaman. Pengalaman kami pernah kalau kita memakai Google Maps pernah di bawah melewati area persawahan, pernah juga melewati hutan, kemudian juga tempat sepi, jalan yang paling sempit, jalan buntu juga pernah. 总之一句话就是谷歌让你迷路了。 Ya, tapi yang pasti Google Maps itu tidak selalu benar. 你要记住，谷歌地图不是永远对的。 Nah, tetapi kita menjalani tahun 2026 ini bukan diarahkan oleh Google Maps. 所以我们的2026年千万不要倚仗谷歌地图啊， Tetapi Tuhan yang membawa dan menuntun kita hingga kita tiba hari ini. 而是上帝引领我们走到今日。 Sebagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, demikian juga Allah yang sama menuntun Bapak Ibu dan saya di tahun ini. 同样，那位带领以色列出埃及进入迦南地的上帝，今天也带领你和我。 Bagaimana Tuhan memimpin umatnya pada masa lampau dan bagaimana Tuhan memimpin kita hari ini. 那过去他怎样带领人，今日他也照样带领我们。 Yang pertama, 那首先我们来看， Allah yang memimpin umatnya adalah Allah yang memimpin dengan hikmat dan kedaulatannya. 上帝以他的智慧和他的权柄来引领他的子民。 Saat Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun, mereka berteriak kepada Allah dan Allah mendengarkan seruan mereka. 那以色列民在埃及被掳400年，然后他们向神呼求。 Allah membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. 那上帝带领他们出埃及，进入应许之地。 Dan ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu sebenarnya ada sebuah rute yang dekat. 出埃及进入应许之地，实际上是有一条捷径可走的。 Tetapi ayat 17 mencatat 但是在17节这里告诉我们， Allah tidak menuntun Israel melalui jalan negeri Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. 虽然这是一条捷径，但是上帝不引领他们经过腓力士地。 Seringkali kita itu ingin jalan dekat, jalan pintas, jalan yang mudah. 那我们常常喜欢抄近道。 Saya yakin kalau kita pergi keluar kota ke Jakarta, Surabaya, Bapak Ibu setelah ada tol, kita ingin lewat tol bukan? Karena jalannya cepat. 我相信大家出三宝龙举例去泗水的话，大家会选择高速， Mulus, lancar, tanpa kendala. Nggak ada 因为很通畅啊，没有什么其他的交通设施。 Tetapi di dalam firman ini kita melihat
ada jalan yang dekat, tetapi Allah tidak menuntun mereka untuk melewati jalan itu. 但是真理告诉我们，即便这是一条近道，但是上帝却不引领他们 Mengapa? 走那条路。为什么呢？ Karena ayat 17 sendiri juga mencatat sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka akan kembali ke Mesir. 这里上帝的话说，恐怕百姓遇见打仗，后悔就回以埃及去。 Di dalam kematahuan Allah, Allah sangat paham sekali bahwa bangsa Israel yang sekian ratus tahun diperbudak belum siap untuk berhadapan dengan bangsa Filistin. 全知的上帝知道，已经被掳几百年的以色列人，从心理层面还没有预备好去经历征战。 Mohon maaf, selama di Mesir, mental mereka adalah mental seseorang yang telah dikuasai, mental seorang yang sudah diperbudak. 因为几百年的被掳啊，所以他们就是奴性不改啊。 Dan karena itu ketika akan melewati jalan yang pendek itu dan berhadapan dengan bangsa Filistin, mereka akan KO sehingga mereka menyesal dan kembali ke belakang. 所以如果超近道看到那里有征战的话，他们就后悔了，就不愿意再出埃及。 Bapak Ibu yang terkasih, 那主内母爱的弟兄姊妹们， kadangkala Tuhan menuntun jalan kita juga adalah sebenarnya ada cara yang lebih cepat, jalan pintas. 那实际上在上帝引领我们的人生道路上，有时候看起来有近道。 Seringkali kita ingin doa kita cepat dijawab oleh Tuhan. 那我们希望我们的祷告快快的被神应允。 Seringkali kita ingin usaha kita itu cepat berhasil dan menanjak. 那希望我们所做的生意可以迅速的发展，然后趋于上升期。 Tetapi kadangkala bahkan seringkali Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. 但是常常上帝没有允许这样的事情发生。 Apakah Tuhan kejam ketika Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalan yang dekat itu? 那上帝是不是太坏了啊？不允许他们走近路？ Bukan. 那不是这样的。 Tapi Tuhan tahu bahwa di depan ada bahaya yang akan mengancam dan menghancurkan umat Israel. 因为上帝知道在前方有摧毁以色列的东西，所以上帝不让他们走那条道。 Demikian juga di dalam kehidupan kita. 所以在我们的生活当中也是如 Allah 此。 kadang-kala membiarkan kita terpuruk. 那看起来我们面对很多， Allah kadang-kala mengizinkan semua rencana kita tertunda. 看到很多很糟糕的事情，看起来上帝让所有的一切延后。 Bukan karena Allah kejam dan tidak membuat kita untuk cepat berhasil. 不是说上帝对我们会有坏心，不让我们快快的发展。 Tapi Tuhan tahu kalau kita melewati jalan itu ada hal yang menghancurkan kita. Ada hal yang akan membuat kita menjadi binasa. Dan 但是 Tuhan tidak menginginkan 上帝 itu. 知道，如果我们从那条道走，有要摧毁我们的东西，让我们灭亡，神不要这样的事发生。 Di dalam hikmatnya Tuhan tahu betul ketika Israel akan berhadapan dengan bangsa Filistin. Mereka akan kalah, mereka akan menyesal. Dan mereka tidak akan mencapai tujuan Allah di dalam hidupnya. 所以上帝深知以色列人在腓利士地看到有征战的话，他们就会后悔，然后就会回埃及，然后就不能够成功的出埃及。 Dan Tuhan tahu bangsa Israel condong untuk tidak taat dan memberontak. 那上帝知道以色列悖逆，然后不愿意顺服神。 Jikalau mereka melewati jalan yang dekat itu dan sampai di tempat tujuan, mereka akan mengatakan, gampang, cincai lah, nggak apa-apa, lewat aja. 那如果是超近道，即便他们成功的到了应许之地，他们也会回过头说：“哎呀，没有上帝，我们也一定可以做到，太简单了啊，小菜一碟。” Tetapi Tuhan tidak menginginkan seperti itu. 但是上帝不让这样的事情发生， Karena Tuhan mengenal kelemahan mereka. Tuhan tahu keburukan-keburukan mereka. Tuhan juga tahu kemampuan kekuatan mereka.
那上帝知道以色列人的小心思，上帝也知道他们的能力，也知道他们什么可以做，什么不能做。 Karena itu Tuhan menuntun mereka ke jalan yang lain. 所以上帝让他们走另外的一条道路。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, 爱的弟兄姊妹们， Tuhan menuntun jalan hidup kita dengan cara yang berbeda. 那上帝以不同的方式引领我们的人生道路。 Kadangkala kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau tidak membawa saya melewati jalan yang dekat, yang gampang, yang mudah, yang mulus. 有时候我们问神，为什么不让我们走近路，走一条通畅的路？ Kenapa harus berputar Tuhan? Toh ada jalan yang dekat. 为什么要绕来绕去的？ Iya, Tuhan tahu kalau kita melewati jalan dekat itu, kita akan menghadapi kesulitan besar. Dan mungkin itu akan menghancurkan kita, bahkan mengancam diri kita sendiri. 因为近道对我们来说就是毁灭性的。 Allah yang memimpin Israel pada zaman dahulu adalah juga Allah yang sama yang memimpin kita hari ini. 在以往带领以色列的这一位神，也带领今天的你和我。 Bukannya Tuhan kejam kalau Tuhan tidak mengizinkan kita begitu cepat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 那不是上帝他坏不要我们去做我们想做的事情。 Karena Tuhan tahu jalan pintas itu bisa menghancurkan kita. 因为上帝知道那是一条走向毁灭的道路。 Yang kedua yang kita lihat di sini adalah 我们来看第二方面， bahwa Allah yang memimpin umatnya itu adalah melalui sebuah proses mendidik dan memelihara. 那上帝引领他子民的这一条道路是看顾、保守和教育他们的一条道路。 Ayat 18 mencatat tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. 在这里18节说，神领百姓绕道而行，走红海旷野的道路。 Bapak Ibu yang terkasih, 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. 那在40年，他们在旷野绕行，要走向迦南的应许之地。 Mengapa harus padang gurun? 那为什么要在旷 Mengapa 野？ harus 40 tahun? 为什么一定要40年？ Sekian ratus tahun bangsa Israel di Mesir, mereka tinggal di tempat penyembahan berhala. 那以色列人在埃及400年的这个拜偶像的地方长居， Mereka sudah lupa siapa Allah yang telah memimpin Yusuf, nenek moyang mereka di Mesir. 他们已经忘记了那个曾经带领约瑟的耶和华上帝。 Dan sebagai seseorang diperbudak, mental mereka adalah mental seorang budak. 因为长久为奴，所以他们也就是只有一颗奴隶。 Berjalan di padang gurun selama 40 tahun adalah sebuah sekolah ilahi di mana Allah sedang mendidik, memproses umatnya. 所以在旷野的这个40年，上帝是在重新去教导他们、塑造他们。 Ketika Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Israel, kalimat itu diawali dengan berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 那我们注意看这个 Akulah 十 Tuhan 诫 Allahmu. 十诫它的第一条说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及为奴之家领出来的。” Tujuan kalimat ini sangat jelas. 那这句经文非常清楚地告诉我们， Akulah Tuhan Allahmu. 那我是耶和华你的 Tuhan 神。 menyatakan dirinya kepada bangsa Israel supaya bangsa itu mengenal siapa Allah. 那上帝亲身向以色列人显现，以至于以色列人可以认识这一位神。 400 tahun lebih di Mesir mereka tidak mengenal siapa Allah. 400年在埃及，他们已经忘记了耶和华是谁。 Dan selama
tahun di padang gurun itu mereka belajar mengenal siapa Yahweh itu. 所以在旷野的40年，他们开始去重新认识他们的上帝。 Di dalam kekurangan mereka mengenal mana. Di dalam kekurangan mereka mengenal burung puyuh. 在他们缺乏当中，上帝赐给他们玛拿，赐给他们鹌鹑肉。 Pernah suatu waktu umat itu berkata kepada Musa, kami mengingat bawang merah, merica di Mesir. Di sini kami akan mati kelaparan. 在旷野的时候，以色列人向摩西抱怨，他们怀念在埃及子。 Tapi sekarang Israel melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah itu membelah laut Teberau. 但是现在他们亲眼看见上帝让红海分裂， Mereka menyaksikan bagaimana mana itu turun dari langit. 玛拿从天降下。 Mereka melihat burung puyuh itu kemudian berhembus mendatangi mereka dan mereka memakan daging. 然后有鹌鹑飞来，他们可以吃肉。 Dan bahkan ketika mereka kehabisan air, mereka melihat bagaimana mata air itu keluar dari bukit batu. 当他们没有水喝的时候，他们见证了磐石出水。 Inilah kelas ilahi yang mereka harus pelajari selama 40 tahun di padang gurun. 所以这是在40年中，他们要参与到上帝的学校去学习认识这一位神。 Padang gurun seringkali diibaratkan tempat untuk memproses, mendidik, melatih seseorang. 那旷野常常被视作是神要去培养一个人的地方。 Tuhan tidak hanya memimpin Israel, tetapi Tuhan juga mendidik mereka untuk mengenal Allah yang telah menebus mereka. 所以上帝不单单引领以色列人，他也教导以色列人更加的认识他。 Bapak Ibu yang terkasih, 主内蒙爱的弟兄姊妹们， Tuhan juga membawa dan menuntun kita melewati padang gurun. 那上帝也引领我们每一个人走过我们各自的旷野。 Padang gurun kita mungkin berbeda-beda. 那我们各自的旷野可能是各种各样， Tetapi yang pasti ketika Tuhan memimpin Bapak Ibu dan saya, 但是我们确定的就是，当上帝引领我们的时候， Tuhan pasti membawa kita di padang gurun itu. 那上帝一定与我们在旷野同 Kalau 在。 Israel 40 tahun, 那对于以色列人说是40年在旷野， kalau kita seumur hidup atau mungkin berbeda-beda kelasnya. 那对于我们来说，有可能是一生的旷野之路。当然，每一个人的旷野是不一样的。 Tetapi padang gurun bukan sebuah tempat yang ideal. 旷野当然不是理想的地方， Kering, gersang, tidak ada air. 那里是干旱无水。 Tapi semua itu adalah sebuah proses untuk membawa kita mengenal siapa Allah. 但是这是对于我们每一个人的历练，让我们更加的认识上帝。 Ketika Tuhan mendidik kita, 所以当上帝教导我们的时候， kita tidak akan pernah bisa lulus 那我们可能很快的就毕业了。 sebelum kita mencapai tujuan Tuhan. 那当然要有一天能够达到他为我们设定的目标。 Bila kita masih terus mengeraskan hati, 如果我们心硬， bila kita masih terus memegang kendali, 然后也想要自己掌管一 maka 切， bisa jadi proses itu lama. 那所以这个教导的过程就会变得越长 Tapi 久。 jikalau kita percaya bahwa Allah yang menuntun hidup kita, 但是当我们相信上帝引领我们的人生脚 kemanapun 步， Tuhan memimpin kita, 那无论他要带我们向哪里去， biarkanlah Allah yang mengendalikan jalan hidup kita. 任由他来带领。 Sebab bukannya Tuhan tidak berkuasa dan tidak sanggup membawa kita begitu cepat pada tujuannya.
并不是说上帝没有能力、没有权柄带领我们迅速的到达彼岸。 Tapi Tuhan lebih menginginkan proses daripada hasil. 那他希望有一个我们必须要经历的过程，远超于最终的结果。 Karena melalui proses itulah Dia melatih kita untuk mengenal siapa Dia. 因为经过这个塑造的过程，我们得以更加的认识神。 Dari yang tidak mengenal, kita menjadi mengenal kuasanya, kasihnya, kehebatannya. 从以前的无知到以后的慢慢的知道他的权柄、他的全能和他对我们的慈爱。 Sehingga dengan demikian iman percaya kita akan semakin bertumbuh. 那因此我们的信心就会越发的加添。 Dan itulah yang Tuhan rindukan. 那这是上帝希望我们达到的， Percaya kepadanya sepenuh hati. 要全然的信靠。 Yang ketiga, 那我们来看第三个方面， Allah yang memimpin itu adalah memimpin dengan kehadirannya yang setia dan tidak pernah meninggalkan. 那引领我们的上帝，他是与我们同在、信实引领的一位神。 Ayat yang ke-21 mencatat, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api. 在21节这里说，日间耶和华在云柱中引领他们，夜间在火柱中照样亮他们。 Dan ayat yang ke-22, dengan tidak beralih. 那在这里的话，从来就没有离开过百姓的面前。 Tiang awan, tiang api tetap menuntun berjalan di depan Israel. 所以云柱、火柱在以色列人的前面引领他们的脚踪。 Bapak Ibu yang terkasih, tanah di mana tanah di mana mereka sedang menuju tujuannya, mereka tidak pernah ke sana. Mereka tidak tahu. 那以色列要去的这个迦南应许之地，他们以前没有去过。 Tetapi ada penghiburan besar bagi Israel di mana ada sebuah frasa yang mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka. 但是在这个旅程当中，上帝与他们同行，而且走在他们的前面。 Dalam tiang awan dan tiang api dan tidak pernah beranjak, tidak pernah beralih dari umat Israel. 云柱、火柱从来没有离开过他们。 Setiap kali tiang awan itu berhenti, itu artinya orang Israel berhenti berjalan dan mereka akan membuat kemah di situ. 那云柱、火柱停歇的时候，就是他们要安营扎寨的时候。 Dan ketika tiang awan itu mulai beranjak, itu artinya mereka harus membongkar kembali kemahnya dan melanjutkan perjalanan. 当这个云柱、火柱开始前行的时候，是他们要起行的时候。 Kenapa tiang awan dan kenapa harus tiang api? 那为什么一定要有云柱、火柱呢？ Karena padang gurun itu pada siang hari begitu teriknya sinar matahari sehingga awan itu menaungi mereka dan mereka tidak merasa kepanasan. 因为在旷野的话，特别是白天是很热，所以有云在他们上面的话，可以为他们遮住这个光。 Dan kenapa tiang api? Karena pada malam hari di padang gurun itu sangat dingin. Dan dengan ada tiang api mereka merasa kehangatan. 因为在夜间的话，旷野是非常的冷，所以如果有火柱的话，可以让他们取暖。 Bapak Ibu, di sini kita melihat betapa Tuhan itu sangat peduli menuntun memelihara umatnya. 所以在这里我们看到上帝是如此的关顾和看顾他的这个百姓。 Tuhan tahu kalau umatnya membutuhkan naungan kesejukan pada siang dan pada malam hari membutuhkan kehangatan dari tiang api. 所以在白天有云彩为他们遮阴避凉，在晚上有火柱给他们温暖。
Dan yang menakjubkan lagi, di dalam setiap fase perjalanan mereka, setiap langkah mereka, tiang awan, tiang api itu tidak pernah beralih. 那每一天，无论是白天还是晚上，这个云柱和火柱从来就没有离开过他们。 Hal ini menunjukkan 那这个向我们 bahwa 展示了， Allah tidak pernah meninggalkan Israel. 那上帝是从来没有离开过以色列的上帝。 Tiang awan, tiang api ini adalah sebagai tanda yang jelas akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. 云柱火柱是上帝亲生与他们同在的明证。 Dan kehadiran Allah ini di kemudian hari kelak tergenapi. Ketika Allah itu sendiri hadir di dalam diri Yesus Kristus dan tinggal bersama umat yang disebut Immanuel. 所以这个云柱火柱，它也给我们一个就是预象，将来主耶稣会永远住在我们里面。 Kehadiran Allah itu digenapkan ketika Allah itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. 那道成肉身的耶稣住在我们当中。 Bapak Ibu yang terkasih, 主内母爱的弟兄姊妹们， ketika saya bertanya di antara kita, apakah ada yang tahu apa yang akan terjadi seminggu ke depan, sebulan ke depan, 1 tahun ke depan? 那如果我要问大家明天几何，有人能够回答吗？ Manusia hanya bisa berprediksi. 那人能够预想到明天会有什么发生吗？ Manusia hanya bisa mengantisipasi, manusia hanya bisa merancang. 那人可以去做计划，有事情发生了，学习去攻克。 Tetapi yang tahu pasti akan hari esok adalah arsitek kehidupan. 但是明天几何，只有这个人类的工程师他才知道。 Dan arsitek kehidupan itu adalah Allah yang telah menuntun Israel dan juga yang menuntun hidup Bapak Ibu dan saya hari ini. 那创造人的上帝，他不单单引领以色列人，也引领今天的你我。 Bisa jadi ketika kita mengawali tahun ini penuh dengan kegentaran dan ketakutan. 也许我们满是战惊的面对2026年， Ada kecemasan. 那感觉有很多事情无精打采。 Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak munafik. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, beberapa waktu terakhir ini saya takut naik pesawat. 那作为一个传道人，我最近也是害怕坐飞机。 Waktu saya masih gadis, ketika saya naik pesawat, saya sangat menikmati. Dari atas, kebetulan dekat jendela, saya melihat ke bawah sungai itu tuh bentuknya seperti ular. Kemudian nanti kelihatan kendaraan di jalan raya, mobil itu kecil sekali. Tapi jalan seperti semut gerak-gerak. Saya 那 menikmati. 以前坐飞机的话，非常的享受，透过窗户看到下面的云彩，很享受。 Tapi saya tidak tahu kenapa beberapa tahun terakhir. Mungkin karena sering melihat, mendengar berita, kejatuhan pesawat, saya jadi takut. 但是听了太多的关于飞机落下来的事情，最后现在是害怕坐飞机。 Dan mulai tahun ini saya benar-benar bergumul karena nanti bulan Februari kalau Tuhan mengizinkan anak kami Joyce akan wisuda dan itu berarti tidak ada pilihan lain, saya harus naik pesawat. 如果上帝允许的话，2月份我女儿毕业的时候，我们不得不坐飞机。 Tapi seperti Tuhan mengerti kelemahan orang Israel, mental orang Israel. Tuhan demikian juga dengan saya. 就好像上帝他理解以色列人，所以他也理解我的内心世界。 Di awal tahun ini banyak sekali sapaan Tuhan kepada saya secara pribadi. 那所以上帝在2026年向我说话。 Saya meyakini tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup kita yang terjadi. 我相信在生命当中没有偶然的事情。 Saya tidak memfavoritkan ayat-ayat tertentu. 那我一般没有什么特别的经文在那里。 Saya juga tidak mengkultuskan hosti.
也不是说有专门有一个什么东西在那里我可以抓得住的。 Tetapi saya mengimani bahwa firman Tuhan itu akan berlaku dan hidup di setiap waktu. 但是我相信上帝的真理在任何的时代都是受用不尽的。 Dan ketika di tahun Januari ada perjamuan kudus, 所以在2026年1月的圣餐的时候 sebelum，saya makan perjamuan kudus itu saya selalu membaca ayat yang dicatat di sana. 在领受圣餐之前的话，我通常会读那里的经文。 Dan Tuhan berbicara kepada saya. 那上帝向我说话， Ayat Hosti itu berkata, 那所以在那里我听到声音， Dia Tuhan akan berjalan di depan. 那他是你所信靠的上帝，会走在你的前方。 Saya mengatakan ini, yes, Tuhan berbicara. 那我说是的，这是神在向我说话。 Kemudian dari hari Kamis sampai Sabtu kemarin, hamba Tuhan dan majelis berpasangan mengikuti retreat di saat. 那在上周的话，我们有一些执事和传道去参加这个教会领袖的一个营会。 Dan sekali lagi Tuhan menyapa saya, berbicara. 那上帝再次向我说话。 Ketika beliau, seorang rektor berkhotbah, beliau bercerita, kadangkala dia bersama dengan anaknya yang masih usia remaja, berjanji menonton bareng film horor. 当这个科牧师在分享的时候，就是他要陪着他的孩子看恐怖片的时候， Kadangkala tidak bertemu waktunya sehingga anak remaja itu harus menunggu beberapa saat, beberapa waktu. 那所以一定要有等的时候。 Dan beliau bercerita beberapa waktu yang lalu menonton bersama anaknya di rumah duduk di sofa. 那他就说有一次在家里坐在沙发上的时候， Dan ketika adegan film horor itu lagi menakut-menakutkan, maka si anak beliau mengambil bantal sofa dan menutup mukanya. 那这个恐怖片很惊悚，所以这个小孩子就枕头遮住了他的面部。 Dan anak itu bertanya, Pak, sudah selesai belum adegannya? Udah belum? Nah, Dan papanya bercerita. 小孩子就说：“爸爸，过了没有？那一针过了没有？” Dan nanti ketika papanya sudah mengatakan, sudah selesai. Terus dia baru membuka matanya dan papanya menceritakan kisah yang horor itu. 然后当这个已经结束了，然后他的爸爸在重复刚才的那个恐怖的场面。 Tetapi papanya kembali berpikir, kenapa anak saya takut? Padahal kan saya ada di dekatnya. 然后他的爸爸就想：“哎，这个小孩子为什么怕呢？我还坐在他的旁边的呀。” Kenapa anak saya harus menutup mukanya dengan bantal dan dia takut menonton film horor itu? 那为什么他要用枕头遮住他的脸？当他在看恐怖 Saya 片的时 langsung 候， klik. Tuhan juga berkata pada saya. 那所以在那里，我想上帝也在 Kenapa 向 kamu 我说 harus 话。 takut? 为什么你要怕呢？ Saya ada bersamamu. 我不是在你旁边吗？ Kamu naik pesawat apapun saya ada di sana. Kenapa 你 kamu harus 坐 takut? 飞机的时候，我也在你旁边，有什么可怕的呢？ Iya, Tuhan dengan penuh hikmat menuntun saya seperti menuntun Israel. 那所以上帝以他的智慧，以引领以色列的方式来引领我的人生道路。 Setiap kita pasti memiliki rasa ketakutan yang berbeda. 那我们每一个人在各个人生的阶段有不同的惧怕的东西。 Ada rasa khawatir, ada rasa kecemasan karena kita tidak bisa mengendalikan keadaan ke depan. 然后有恐惧、担忧，因为我们自己不能掌控。 Khawatir kita tiba-tiba jatuh sakit, khawatir akan usaha kita, khawatir akan anak kita dan lain sebagainya. Karena memang itu tidak bisa kita kendalikan. 害怕突然生病，害怕我们的业务不好，害怕我们的小孩子出了什么问题。 Tetapi bila Tuhan yang menuntun Bapak Ibu dan saya, apakah ada alasan kita untuk takut, khawatir, ragu? 当上帝在引领你我的时候，还有什么可以怕的呢？ Bila Allah yang sama sanggup bertindak melakukan hal yang ajaib dalam hidup umat Israel, apakah Allah juga hari ini tidak sanggup bertindak dengan hal yang menurut kita mustahil dan tidak mungkin?
这一位引领以色列的上帝会以同样的方式来引领你、我和我们的家人。 Bila kita percaya sutradara hidup kita, arsitek hidup kita adalah Allah pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. 那创造天地的这一位上帝，在主耶稣里面丰丰富富的住在我们当中。 Dan bila kita sudah berserah total kepada Allah, maka tentunya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk khawatir takut menjalani tahun 2026 ini. 当我们全然向他交托的时候，我们在2026年还有什么可以怕的呢？ Tuhan menyapa saya ketika saya juga baca saat teduh, saat murid-murid takut menghadapi gelombang dan mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Murid-murid sangat ketakutan karena hari masih gelap. 我在读经的时候，看到这个门徒看到主耶稣在水面上走的时候，他们非常的害怕，因为那个时候天还比较黑。 Dan di tengah ketakutan karena badai itu Yesus berkata kepada murid-murid, 因为在风暴当中，主耶稣向门徒说 tenang, aku ini, jangan takut. 说你们要静下来，是我，不要怕。 Dan sapaan ini bukan hanya Tuhan tujukan kepada murid-murid, kepada saya, tapi juga bagi kita semua. 那主耶稣的这一声吩咐，不单单是给门徒的，也是给你和我的。要静下来，是我，不要 Jika 怕。 kita khawatir menghadapi tahun ini, 所以，如果当你面对2026还有满是惧怕的时候， karena banyak diprediksi tahun ini ekonomi jauh lebih sulit daripada tahun kemarin. 因为有很多人说2026年会比2025年更难。 Bila kita takut dengan sakit penyakit yang tiba-tiba menghampiri kita, 那如果害怕突然发病， bila kita takut akan hari esok, 如果担忧明天， maka Tuhan yang menuntun Israel dan juga yang berbicara kepada murid-murid di tengah badai, hari ini Dia berkata kepada kita, tenang, aku ini, jangan takut. 那这一位引领以色列的上帝，他今天也给你和我说，不要怕。 Mari Bapak Ibu, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah yang memimpin, yang mengendalikan segala situasi hidup kita, dan yang pasti akan membawa kita pada tujuan rencananya yang terbaik buat kita. 让我们向这位上帝全然的交托，他一定会以他的智慧和他的权柄、他的方式引领我们到 Mari 各 kita 自的方舟。 mengambil komitmen dan tekad bersama tahun ini adalah berjalan bersama Tuhan. 让我们决志与神同行。 Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. 我愿上帝透过他的真理来赐福给我们。 Amin. 阿门。